Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini satu lagi pendedahan yang menarik untuk kita semua. Benarkah Parti Perikatan Nasional, Gabungan Perikatan Nasional, yang mana dianggotai oleh PAS dan Bersatu, kini sedang berpecah? Rupa-rupanya titah Edindum Najib bukan saja menyebabkan kerajaan perpaduan juga huru-hara kerana diserang oleh pembangkang. Anwar Ibrahim juga terpaksa menjawab pelbagai tomahan. Kerajaan pula dituduh, difitnah, dan ada juga yang sampai ada laporan polis. Antaranya, Heri Jamaluddin telah dilaporkan kepada pihak berkuasa kerana satu dakwaan yang seakan-akan mendakwa seperti Azalina Ulman Said dan juga Dr. Zalia seakan-akan menyorok, membantu ataupun bersekongkol, menyorokkan titah Edindum itu, sehingga Azalina bertindak melalui setiausaha mereka masing-masing dan Dr. Zalia juga melalui setiausaha telah pun membuat laporan untuk siasatan terhadap Khairi Jamaluddin kerana mereka menafikan perkara tersebut. Jadi, kali ini Bersatu PAS tidak boleh dilihat berpecah untuk tarik sokongan ahli parlimen lawan, kata Ketua Penerangan Bersatu Tun Faisal Ismail Aziz. Kesatuan PN boleh tarik ahli parlimen dalam usaha menjatuhkan kerajaan sebelum PRU 16, katanya lagi. Ini paling hebat lah kan. Mahu menjatuhkan kerajaan sebelum PRU 16, ini persoalan besar. Kenapa nak jatuhkan kerajaan sebelum PRU 16? Paling bagus jatuhkanlah kerajaan pada PRU 16, bukan sebelum PRU 16. Apa yang nak takut sangat? Mereka takut sangat ke PRU 16? Kalau betullah Anwar Ibrahim dan kerajaan ini tidak mampu menang, menunjukkan prestasi yang buruk, memberikan pandangan yang buruk ataupun menyusahkan hidup rakyat, tak payahlah nak pula menjatuhkan kerajaan sebelum PRU 16. Tunggulah PRU 16 macam yang telah dititahkan, seperti yang telah dititahkan oleh Ketua Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong. Agong pun telah bertitah, jangan berpolitik sehingga PRU 16. Kalau nak menjadi kerajaan sangat, bekerjalah cantik-cantik, baik-baik. Buat kerja elok-elok, pasti akan disokong oleh rakyat. Tak perlulah nak jatuhkan kerajaan sebelum PRU 16. Itu membuatkan kita mual. Dengar saja nak jatuhkan kerajaan sebelum PRU 16, semua rakyat sudah trauma. Menjatuhkan sini sana sebelum pilihan raya betul-betul membuatkan kita mual, muak dan betul-betul trauma lah kan. Jadi kita tidak sokong sama sekali apa yang mahu menjatuhkan kerajaan sebelum pilihan raya ini. Seorang pemimpin Bersatu berkata, parti itu dan PAS tidak boleh dilihat berpecah untuk menarik wakil rakyat lawan, menyokong Perikatan Nasional PN dalam usaha menjatuhkan kerajaan sebelum PRU 16. Ketua Penerangan Bersatu Tun Faisal Ismail Aziz berkata, PN yang mempunyai 68 ahli parlimen di Dewan Rakyat ketika ini memerlukan sokongan wakil rakyat daripada blok kerajaan perpaduan, terutamanya UMNO, GPS dan GRS selain daripada bebas. Nak tukar kerajaan ini perlu ada kesatuan. Kena sedarkan dulu PAS dan Bersatu. Tidak boleh nampak ada perpecahan. Tak boleh ada dua imam, katanya. Kalau setuju, baru boleh deal buat perjanjian dengan wakil rakyat parti lain untuk sokong PN ambil alih kerajaan. Katanya dalam ceramah PN di Lembah Pantai malam tadi. Faisal mendakwa 17 daripada 26 ahli parlimen UMNO yang dilabelnya UMNO Ori mungkin menyokong usaha itu, namun ia masih memerlukan sokongan parti lain. Wah, 17 daripada 26 ahli parlimen UMNO dilabelnya UMNO Ori yang mungkin menyokong usaha menjatuhkan kerajaan sebelum PRU 16 ini. Siapa 17 itu? Kalau 17 orang ini mau menyokong PN dan lompat parti, ini akan kena denda 10 juta kah 100 juta. Aduh, ini banyak nih kalau kena habis nih. Tapi 17 itu betul-betul kah? Saya rasa mereka tidak akan sokong lagi lah buat masa ini selepas adanya
istilah-istilah baru yang diberikan kepada UMNO, terutamanya istilah yang telah menyinggung perasaan UMNO dalam sindiran baru-baru ini berkait dengan ayam betina dan ayam jantan. Kalau campur 23 GPS, kata Tun Faisal, pun tak dapat lagi. Kalau ada GRS dan bebas mungkin ada harapan sikit. Itu realitinya, kata beliau. Realitinya hampir mustahil lah PN jadi kerajaan. Mereka memerlukan, kalau 17 campur mereka tak jadi juga. Kalau nak dapat GPS, lagilah susah, lagilah hampir mustahil. Sebab GPS nih mereka menolak politik yang ekstrim. Begitu juga dengan GRS, menolak politik ekstrim. Lebih-lebih lagi apabila melibatkan PAS. Itulah realitinya. Lagi lama makin susah, kata Tun Faisal, tukar kerajaan sebelum PRU 16. Jadi bersatu dan PAS tak boleh nampak ada perpecahan, baru orang ikut kita, katanya. Tidak menjelaskan lebih lanjut perancangan itu. Bekas timbalan Ketua UMNO Putrajaya itu turut mengakui sukar untuk PN menjatuhkan kerajaan hanya dengan penganjuran perhimpunan awam yang giat dijalankan pembangkang ketika ini. Sebelum ini, Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria mendedahkan partinya masih bercita-cita membentuk kerajaan sebelum PRU akan datang dalam ceramah di Kampung Gajah Perak 22 Desember lalu. Presiden PKR Anwar Ibrahim yang juga pengurusi Pakatan Harapan PH mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri yang ke-10 pada November 2022 dan penggalnya akan berakhir pada 2027. Jadi ada lebih kurang dalam 2 tahun setengah lagi lah kan. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini nasihat paling tepat untuk didengar oleh semua ahli UMNO, pemimpin UMNO. Yaitu, Azalina minta ahli UMNO henti spekulasi isu titah edendum. Ketua Penerangan UMNO Azalina Othman Said menggesa ahli parlimen itu menghentikan sebarang spekulasi mengenai titah edendum berhubung hukuman penjara Najib Razak. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Pembaharuan Institusi berkata, perkara itu akan didengar oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur tidak lama lagi dan oleh itu mereka harus menyerahkannya kepada Badan Kehakiman. Kalau Mahkamah Rayuan sudah buat keputusan bahwa perlulah Mahkamah Tinggi dipulangkan balik tentang isu titah itu, saya nak minta semua dari parti untuk serahkan balik kepada Mahkamah Tinggi, kata beliau. Pada 13 Januari, Mahkamah Tinggi akan tetapkan tarikh perbicaraan dan saya minta kita semua tak payah buat spekulasi kerana sekarang ini Mahkamah memainkan peranan untuk membuat penentuan, katanya. Kita pun tak nak isu subjedis, maknanya bila dah jadi kes, Mahkamah banyak komen-komen, saya rasa pun tak adil bagi semua pihak, katanya, seperti dipetik UMNO Online. Azalina menambah bahawa Mahkamah Rayuan dalam keputusannya minggu lepas telah mengesahkan kewujudan titah edendum itu yang memerintahkan Najib menjalani baki hukuman penjaranya di rumah. Proses seterusnya adalah untuk Mahkamah Tinggi memutuskan sama ada titah edendum itu sah di sisi undang-undang, tegas Azalina lagi. Ini tak ada isu dengan kesahan ini, hanya isu tentang kewujudan. Kesahan ialah isu lain, yaitu isu undang-undang. Tetapi ini adalah isu kewujudan dan semua pihak yang terlibat dalam proses ini, saya percaya akan dipanggil oleh Mahkamah, katanya lagi. Jadi saya nak minta ahli parti kita, biarkanlah Mahkamah membuat keputusan setelah semua fakta diterima oleh Mahkamah daripada semua pihak, kata ahli parlimen pengerang itu. Isnin lalu, Mahkamah Rayuan dalam keputusan 21 membenarkan Najib memulakan semakan kehakiman untuk memaksa Menteri Dalam Negeri dan Kerajaan menguatkuasakan titah yang didakwa oleh yang di-Pertuan Agong sebelum ini. Panel yang diketuai Hakim Aziza Nawawi memerintahkan perkara itu dikembalikan ke Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur untuk mendengar merit semakan kehakiman.
Apa komen Anda untuk isu kali ini? Beberapa komen daripada netizen di ruangan Malaysia Kini menulis, Purple Mouse 7378 kata, yang tak faham ialah UMNO pro Najib dan Walaun PAS, kata Purple Mouse. Buat tak faham atau buat tak tahu. Mungkin PAS faham, tapi ini peluangnya untuk menunggang manfaat politik. Ini peluangnya PAS untuk mengganggu gugat Anwar Ibrahim. Karena dalam isu lain mereka tak mampu menggugat lagi. Tapi dalam isu Najib tiba-tiba boleh pula. Uda B2024 menulis, saranan YB Menteri Undang-Undang adalah jelas dan mudah untuk difahami. Mahkamah pun akan tetapkan tarik mula bicara. Tak payah nak kalut-kalut lagi. Banyak kerja lain yang perlu dibuat lagi. Salah satu komen yang paling bagus, laporan berita paling bagus yang ditulis oleh Kadir Jasin ialah, cukup-cukuplah manjakan Najib, kata Kadir Jasin. Apabila pendapat Anda, kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini perkembangan terkini tentang titah edendum. Kata ahli Parlimen PKR Hassan Abdul Karim yang selama ini banyak bercakap menentang ataupun banyak mengkritik Anwar Ibrahim, walaupun dia seringkali mengkritik dan mencetuskan kontroversi terhadap Anwar Ibrahim dan juga kerajaan perpaduan, kali ini dia kata jangan libat Majlis Raja-Raja bincang di Parlimen, kata ahli Parlimen PKR. Seorang ahli Parlimen PKR menepis cadangan Peguam Hanif Katri Abdullah untuk Majlis Raja-Raja membincangkan dakwaan Putrajaya enggan mengakui dan melaksanakan titah edendum berhubung hukuman penjara Najib Razak. Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim berkata, isu berkenaan lebih sesuai dibincang di Parlimen. Hanif Katri dikatakan memohon Majlis Raja-Raja mengadakan mesyuarat khas bagi membincangkan keingkaran Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Peguam Negara sebelum ini mengakui kewujudan titah edendum berkaitan bekas Najib. Hanif Katri mempersoalkan mengapa sebelum ini Perdana Menteri Anwar Ibrahim berdiam diri dan tidak mengakui kewujudan titah berkenaan. Cadangan Hanif Katri yang ingin melibatkan Majlis Raja-Raja adalah satu tindakan yang bahaya yang boleh membawa wujudnya krisis perlembagaan di negara ini, kata ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim dalam satu kenyataan. Mengulas lanjut mengenai perkara ini, Hassan mengingatkan Hanif kepada peruntukan di bawah Perlembagaan Persekutuan yang menetapkan kuasa Majlis Raja-Raja. Menurut Hassan, Majlis Raja-Raja tidak mempunyai kuasa sedemikian untuk membincangkan dakwaan keengganan Perdana Menteri seperti yang disarankan oleh Hanif. Sebaliknya, tegas Hassan, platform yang sesuai untuk merujuk Perdana Menteri ialah Parlimen. Tambahnya lagi, Hassan berkata, soalan yang dibangkitkan Hanif juga akan dijawab di mahkamah ketika semakan kehakiman Najib mengenai titah edendum itu didengar. Ini termasuk sama ada edendum itu pernah dibincangkan dalam mesyuarat Lembaga Pengampunan dan jika ia memenuhi perkara 42 dalam kurungan 9 Perlembagaan Persekutuan yang menetapkan bahawa lembaga itu perlu membincangkan sebarang pendapat bertulis yang dikemukakan oleh Peguam Negara. Jika kita dapat kita ketahui bukan sekarang tetapi apabila permohonan semakan kehakiman Najib didengar tidak lama lagi di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Maka dengan rendah hati dan hormat kepada sahabat saya Peguam Sini Hanif Katri supaya bersabar dulu. Jangan cepat hendak menyalahkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim ataupun Peguam Negara. Dan yang lebih penting lagi, saya nasihatkan janganlah mengheret negara kita ke kancah krisis perlembagaan berkaitan isu titah edendum tersebut. Biarlah mahkamah merungkai segala kekusetan, katanya lagi. Semalam Hanif menyifatkan di Facebook rayuannya agar Majlis Raja-Raja mengadakan mesyuarat khas bagi membincangkan mengenai dakwaan Anwar dan pentadbirannya enggan memperakui titah tambahan itu. Ini berlaku selepas Anwar mengakui bahawa Peguam Negara menerima surat berhubung titah edendum yang memerintahkan untuk Najib menjalani baki hukuman penjara di rumah.
Bagaimanapun Anwar berkata selepas surat itu diterima, yang di Pertuan Agong bertukar dan Peguam Negara menyerahkan surat itu kepada Istana Negara untuk membenarkan Agung yang baru dilantik, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar membuat keputusan, kata Anwar lagi. Beberapa komen daripada netizen, Black Panther kata itu adalah cadangan lawyer buruk, biarkan aja, kata Black Panther. Purple Mouse kata, Hanif Katrini orang Mahathir pro PN nak ambil kesempatan memburukkan Perdana Menteri ke-10. Itulah niatnya, bukan dia tak tahu addendum tu macam mana nak dilaksana kalau tidak dibincang dalam lembaga pengampunan yang Agong sendiri pengerusikannya, kata beliau. Pada 29 hari bulan mesyuarat 31 Agong tamat pemerintahan. Dalam masa 2 hari, bolehkah Peguam Negara laksana? Lebih baik addendum itu diperkenan oleh Agong ke-17 lebih teratur setelah mesyuaratkan nanti, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.